Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya, Anwar dakwa terima ugutan daripada geng penyakau besar. Berita penuh, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan menerima ugutan daripada geng penyakau besar selepas kerajaan pentadbirannya bertekad menghapuskan rasuah dan menyelamatkan negara daripada tindakan individu yang merompak kekayaan negara. Anwar berkata beliau tiada masalah dengan ugutan yang diterima, malah bertekad untuk mempertahankan prinsip melawan rasuah dan salah guna kuasa. Macam-macam ugutan saya terima. Geng-geng kaya raya ini dah berpakat. Saya tak ada masalah, itu kerja dia. Geng-geng penyakau besar berbilion-bilion berpakat sekarang ini nak buat hidup Melayu. Hang, kamu buatlah. Saya lawan tetap lawan untuk mempertahankan prinsip ini, katanya ketika berucap pada kenduri korban dan solat Jumaat di Masjid Jamek An-Nur, Kampung Guar, Perahu di sini pada Jumaat. Dalam pada itu, Anwar berkata, beliau terbuka untuk ditegur dan dikritik sekiranya terdapat kelemahan dalam pentadbiran kerajaannya. Namun, bukan difitnah tanpa fakta dan penilaian yang adil. Beliau mengakui dirinya mungkin ada kekurangan serta kelemahan dan bersedia ditegur, namun bukan dicerca dan difitnah. Politik ini bukan fitnah. Boleh kritik kerana saya bukan betul semua. Saya pun ada kekurangan, mungkin saya tak tahu. Mungkin saya ada kelemahan, tapi bagi tahulah. Tapi cerca dan fitnah ini tak boleh. Tidak kira sesiapapun, Cina atau Melayu, pakai kopiah atau kot, ini tak boleh, katanya. Beliau turut mengulas dakwaan perjanjian sempadan maritim Malaysia-Indonesia ditandatanganinya bersama Presiden Indonesia Joko Widodo pada 8 Jun lalu membabitkan blok perairan itu sebagai fitnah dan tidak benar. Jelasnya beliau tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian maritim dengan Indonesia, membabitkan blok Ambalat berikutan tidak bersetuju dengan tuntutan yang dikemukakan Indonesia dan begitu juga dengan Indonesia yang tidak bersetuju dengan tuntutan Malaysia. Jadi yang itu tangguh, yang lain kita tanda tangan tetapi belum ada fakta. Ini di luar sana ada yang mengatakan seolah-olah Anwar ini seorang Perdana Menteri yang khianat dan jual kepentingan negeri kita, katanya lagi. Sekian berita, salam Malaysia Madani. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya, ini masanya bongkar siapa geng penyakau. Berita penuh, laporan polis dan siasatan segera perlu dilakukan bagi mengenal pasti individu yang terlibat sebagai geng penyakau jika mahu prinsip melawan rasuah dan salah guna kuasa dipertahankan. Pengurusi Pertubuhan Aspirasi Wanita Malaysia (ASWA), Wan Azliana Wan Adan berkata, laporan itu penting bagi menunjukkan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serius dalam menangani kes berkenaan dan memastikan tindakan lanjut dapat dilaksanakan. Menurutnya, ugutan merupakan satu jenayah, tetapi jika tindakan yang diambil maka sampai bila-bila pun isu sebegini tidak dapat diselesaikan. Kalau Perdana Menteri tahu ada perbuatan rasuah kemudian diugut, jadi beliau sepatutnya buat laporan polis. Kalau tak, siasatan tidak boleh dijalankan. Menerusi ucapan beliau pada Jumaat lalu, seolah memfokuskan geng penyakau besar yang terlibat adalah orang Melayu. Jadi ini adalah satu tuduhan serius dan boleh dikaitkan sebagai hasutan, katanya ketika dihubungi pada Ahad. Beliau berkata, ia kenyataan yang boleh menimbulkan spekulasi dan perkara sedemikian perlu diselesaikan segera, bukan sekadar retorik sahaja. Tambah Azliana, pihak berwajib pula khususnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perlu menyiasat sehingga ke akar umbi jika betul berlakunya rasuah dan salah guna kuasa. Kalau betul ada geng penyakau besar yang melakukan perbuatan rasuah, kita mahu semua dikenakan tindakan dan siasatan seterusnya didakwa jika ada bukti. Jika tidak dibenteras, isu ini tak akan habis sehingga negara menukar pemimpin dan mungkin akan menyatakan prinsip yang sama kemudian diugut. Jadi, inilah masanya untuk hapuskan geng ini tanpa mengira
bangsa jelasnya. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini bertajuk BN sedia jadi pembangkang, DAP boleh tinggalkan UMNO. Berita penuh. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Isham Jalil membidas bekas ahli Parlimen Damansara dari DAP Tony Phua yang menggelar Barisan Nasional BN sebagai pakatan korup. Menurutnya, Tony Phua disarankan untuk memberi cadangan kepada pemimpin parti DAP supaya meninggalkan UMNO daripada kerajaan perpaduan sekiranya parti itu dilihat terlalu korup. Jika UMNO ini korup dan kotor sangat, tidak perlu tunggu pilihan raya umum ke-16. Sekarang pun kami boleh cadang kepada pimpinan parti tinggalkan UMNO daripada kerajaan perpaduan. Saya okey sahaja jadi pembangkang. Jika tidak kerana tita yang di Pertuan Agong dahulu, UMNO dan BN memang bersedia untuk jadi pembangkang selepas PRU ke-15 tempoh hari. Kamu sedia jadi pembangkang? Katanya di Facebook pada Jumaat. Pada Jumaat, Tony Phua tiba-tiba menggelar BN yang kini bersama Pakatan Harapan PH dalam kerajaan perpaduan sebagai Korup Collection atau Pakatan Kerup. Kenyataan itu disuarakan bekas setiausaha publicity DAP sewaktu berucap pada majlis makan malam mengumpul dana DAP di perkarangan Dewan Bandaraya Petaling Jaya MBPJ dengan label sama turut diberikan kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia selaku sebuah lagi parti nasionalis Melayu. Tony Phua juga menyuarakan harapan supaya PH selepas ini dapat membentuk kerajaan sendiri dalam kalangan komponen gabungan berkenaan tanpa membabitkan UMNO dan BN sekiranya gabungan itu menang dalam PRU akan datang. Mengulas lanjut, Isham berkata beliau terpanggil untuk menjawab isu tersebut apabila ada individu yang memetik nama UMNO selain memburuk-burukan partinya. Saya ingin katakan satu perkara sahaja kepada Tony Phua. Bos kamu di Kementerian Keuangan dahulu pun ada kes korup di mahkamah apabila dia minta gugur dan satu lagi masih dibicara. Malah kawan-kawan parti kamu sama jadi kerajaan 22 bulan dahulu apabila ada dakwaan kes korup terus lompat parti masuk Perikatan Nasional atau Bersatu dan tiba-tiba jadi bersih. Oleh itu, bahagian mana yang kamu atau parti kamu itu bersih berbanding UMNO yang kamu katakan korup? Soal beliau.